Selamat datang Alisha. Sekejap ya, kita tunggu kawan-kawan lain dan juga MT kita hari ni, MT Azliza. Okey, MT Azliza dah ada, dah masuk. Kita test sound check dulu. Sound check dulu, MT Azliza boleh unmute. Test 1 2 3. Okey, cantik. Boleh dengar? Itu dinding warna hijau ke green screen? Ini memang dinding hijau. Dinding hijau Tak boleh guna tu, yang semua bagi dia background tu. Jap. Dinding dah hijau tu. Alah, setting lah Sifu. Mana? Kalau tak biasa tak apa, it's okay. Student Sifu pun ada. Lupa. Tak apa, kalau tak biasa tak apa. Ni student Sifu pun ada ni, Darwinesh. Rajin, bagus dia ni. Hai Darwinesh. Sekejap ya, Sifu ada pelakon tambahan. Mau ambil adik. Tunggu dulu. Oh, dua adik. Ada yang buka juk tu. Okey sekejap kita akan mulakan. Sebelum kita mula, sekejap nanti saya akan sampaikan dulu beberapa maklumat maklumat penting untuk kita ambil perhatian. Okey, sebelum saya serah slide ini kepada MT Azliza, saya berbagi sedikit taklimat terlebih dahulu tentang program kita pada hari ini Selamat datang ke kelas online home, yang mana pada hari ini topik kita adalah ungkapan algebra ungkapan algebra yang akan disampaikan oleh MT Azliza. MT Azliza ni untuk makluman adalah pengurus cawangan Homematch untuk Shah Alam U10, U10 Shah Alam. Dan beliau juga untuk makluman para pelajar sekalian, seorang pegawai sains komputer, teknologi maklumat. Nama dah sebut kenal ni. Jadi beliau ada manage satu Facebook profile Homematch Shah Alam U10. Boleh follow kat situ nanti. Okey, yang ni macam biasa. Sekejap lagi saya akan serah skrin sampailah 12.30 dan 12.30 nanti saya akan ambil alih baliklah skrin ni. Jadi untuk makluman semua,
Sementara kita mendengar perbincangan kita yang dibentangkan oleh MT Azizah pada hari ini, kita akan mute dulu mute dulu mikrofon supaya audio tidak ada gangguan. Tapi kalau ada persoalan nanti boleh unmute balik, okey. Ataupun yang dah biasa tu boleh guna Zoom chat boleh chatting kat situ, dan Zipu pun biasa juga menjawab kalau ada persoalan kat situ boleh guna pakai kemudahan tu. Okey, Zoom chat Dan untuk makluman, sesi rakaman ni kita sesi online live kita ni dirakam dan kita sifatkan masuk dalam YouTube channel lah. So siapa-siapa yang nak tahu kat mana YouTube channelnya masuk ke channel Telegram Sifu lah supaya senang kat situ Sifu kongsikan segala maklumat. Tak adalah kita pening-pening nak cari kat mana Okey, supaya boleh buat ulang kaji dan bagi kepada rakan-rakan kita yang tidak dapat serta bersama dengan kita pada hari ini. Okey. Baik, MT Azizah, sedia? Mic belum buka tu. Okey, dah sedia MT Azizah? Mic dah buka Okey. Okey, kalau dah, saya pun akan serahkan skrin ini sekejap. Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat tengah hari semua. Apa khabar semua? Selamat tengah hari. Okay, Alhamdulillah. ada beberapa student kat sini ada Yuvanesh, Darwinesh, Alisa, Aiman, Ayuni, dan lain-lain. Harapnya semua sihat hari ni walaupun kita masih lagi di dalam fasa PKP. Dan semua rajin nak belajar. MT dah lama tak mengajar. Ada macam-macam halangan sekarang ni. Okay, so topik hari ni adalah ungkapan algebra. Sekejap MT share screen. Okay, so ungkapan algebra ni sebenarnya tajuk yang menarik sebenarnya. Tapi ramai yang merasakan bahawa tajuk ni agak mencabar. Okay, jadi sebab tu MT kita just go through pengenalan. Sebab kalau kita konsep kami di HomeMed ni kita lebih kepada menekankan kepada kefahaman fundamental. Maksudnya kita kena faham daripada asas supaya bila datang soalan macam mana kompleks pun kita boleh jawab. So the fundamental itu adalah sangat-sangat penting lah. Jadi MT terangkan hari ini untuk kelas selama 30 minit dan lebih kurang. So kita hanya berkenalan dengan apa dia algebra, apa dia sebutan, macam mana kita nak buat sedikit operasi asas untuk penambahan. So kita lebih berkenalan dengan algebra. Mungkin dalam kelas akan datang kita akan go through lebih detail. Okay, so untuk hari ini sekali kita sama-sama tengok kenapa kita perlu belajar algebra. Kenapa kita perlu mempelajari topik ini. Actually perkataan algebra ni adalah berasal dari perkataan Arab, iaitu al-jabr. Dan dia adalah satu cabang matematik yang membincangkan prinsip operasi dan hubungan. Sebenarnya kita tengok sini operasi dan hubungan. Apa dia yang dimaksudkan dengan prinsip operasi dan hubungan, nanti kita go through detail. Okay. Dan sebenarnya kita mewakilkan satu nilai yang tidak diketahui dengan satu huruf. Sebab operasi algebra ni menyelesaikan banyak masalah kehidupan. Sebab masalah kita ni sometimes dia jadi mudah. Macam kita belajar peringkat sekolah rendah, mudah kan? 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 7 kan? 5 darab 5 tu adalah operasi mudah. Tapi bagaimana dengan bila kita perlu kepada penyelesaian masalah. So maka bila kita nak menyelesaikan masalah, kita perlukan ungkapan algebra ni. Kita perlukan konsep aljabar ni yang mana kita mewakilkan satu nilai yang tidak diketahui dengan satu huruf. Okay, contoh. Okay, katalah kat sekarang MT pegang dalam tangan MT ni ada duit shilling. You all tahu tak ada berapa nilai duit shilling dalam tangan MT sekarang? Tak tahu kan? Jadi bila kita selesaikan masalah duit shilling yang kita tak tahu nilainya, maka kita menggunakan konsep aljabar. Okay. So dengan itu masalah kehidupan seharian dapat diterjemahkan
dengan menulis hubungan antara kuantiti dalam bahasa algebra. Apa maksud dia? Kita tengok nanti. Right? So ini adalah gambar ni. Siapa pernah tengok gambar ni? Ini adalah bapa matematik dalam Islam, kita panggil Al-Khwarizmi. Dia juga adalah bapa algebra. Nama dia Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Inilah sebenarnya orang yang mengasaskan ilmu algebra ni, dan dia juga menulis buku, kalau tak silap nanti nama dia Al-Jabr wal Muqabalah. Muqabalah ni lebih kurang pada kiraan-kiraan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang banyak digunakan. Dia ada banyak cabang sebenarnya, tapi MT tak ceritakan detail lah kat sini. Nanti pening pula kan. So nanti kita go through later. Right. So dalam ungkapan algebra ada sesuatu yang kita panggil tadi nilai yang tidak diketahui kan, macam MT pegang weight shilling tadi, berapa kita tak tahu berapa. So itu kita panggil sebagai pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah ini adalah nilai yang tidak diketahui. Okay? Kita tak tahu berapa. Okey. Jadi untuk kita buat bahasa algebra, ungkapan ni, kita tukarkan, kita gunakan huruf untuk mewakili pemboleh ubah tu. Okay? Macam contoh yang kita pegang shilling tadi, MT katakan, MT boleh wakilkan dia dalam bentuk huruf. Huruf ni boleh jadi sebarang huruf, daripada A sampai Z. Okay, MT kata X sen ataupun Y sen dalam tangan MT ni. So kita wakilkan huruf. Jadi boleh jadi A, boleh jadi B, boleh jadi C dan seterusnya lah. Okay? Kalau pernah tengok kan ada perkataan-perkataan yang tulis 5A, 0.5 Y, mungkin itu maksudnya 0.5 sen. Jadi kita wakilkan huruf dalam dalam bentuk ungkapan algebra. Okay. So pemboleh ubah ni ada dua, satu yang kita kenali sebagai nilai tetap dan yang satu lagi adalah nilai yang berubah. Okay. Nilai tetap ni nilai kuantiti itu diwakili kuantiti yang diwakili itu sentiasa tetap, dia tak berubah. Okay. Nanti kita tengok contoh. Dan nilai yang berubah ni dia berubah ikut masa. Contoh dia kat sini macam ini adalah kita tengok contoh wakilkan setiap pemboleh ubah di bawah menggunakan huruf. Okay. Tengok contoh pertama, jumlah pelajar yang memperoleh A dalam subjek matematik. Okay. So ini satu pernyataan kan. Macam mana kita nak tuliskan, kita nak tukarkan pemboleh ubah tu dalam bentuk huruf. Jadi kita tukarkan dalam huruf X. Contohnya X mewakili bilangan pelajar. Okay. Dan X mempunyai nilai tetap kerana bilangan pelajar itu tidak berubah. Kat sini, tapi mungkin ini soal ayat ni adalah general. Mungkin kita katakan contoh kalau dalam kelas tu ada 30 orang, maka bilangan pelajar itu tidak berubah, tetap 30 orang. Okay. So contoh B, masa kelas A untuk bergerak dari JB ke KL. Okay. Okay. Kalau macam ni kita nak wakilkan kat sini, itu masa kan, masa tu pemboleh ubah yang kita tak tahu nilai dia. So Y, kita letakkan Y itu contoh boleh letak apa-apa huruf ke situ. Y mewakili dan Y ini dia berubah ke tidak? Dia tetapkan berubah kan? Dia sebenarnya adalah nilai yang berubah sebab masa perjalanan dari ke B itu berubah setiap hari. Mungkin kalau hari ni ada jam, so masa dia lebih lama. Walaupun kita kata perbezaan dia mungkin tak banyak, tetapi masih lagi nilai itu berubah. Okay? So daripada problem tu tadi, kita boleh terbitkan ungkapan. Okay? Itu yang kita panggil ungkapan algebra. Okay, contoh, tulis ungkapan algebra bagi situasi berikut. Okay? Cikgu, belai ni. Okay. Cikgu memberi Ahmad X batang pensel dan Zahid Y batang pensel. So macam mana kita nak tulis? So kita tulis. Okay. Berapa jumlah pensel yang mereka berdua ada? So, kita tuliskan macam ni. Jumlah batang pensel adalah bersamaan dengan X yang Ahmad ada campur Y yang Zahid ada. So X campur Y itulah yang dipanggil ungkapan algebra. Itu yang dikatakan kita boleh menyelesaikan banyak masalah kehidupan tu daripada sinilah. Bila kita buat dalam bentuk ungkapan ni, nanti kita boleh ungkapan ni dia boleh bersambung pula dengan persamaan linear untuk menyelesaikan lebih banyak masalah kompleks dan juga seterusnya persamaan kuadratik. Sebab tu adalah penting untuk pelajar-pelajar untuk kuasai ungkapan algebra ni daripada asas. Sebab lepas ni akan banyak lagi cabaran bila kita nak menyelesaikan masalah yang lebih kompleks nanti. Ni tingkatan 1, nanti awak masuk tingkatan 2, tingkatan 3 sampai tingkatan 5 nanti, benda ni akan dibawa.
sampai ke universiti pun sebenarnya. Kita akan guna balik konsep ungkapan algebra ni. Alright, kita tengok contoh kedua. Okay, umur Amir K tahun. Manakala umur jirannya adalah 2 kali ganda umur Amir. So berapa umur jiran dia? Itu soalan yang kita nak selesaikan. So apa yang kita boleh tulis kat sini? Apa ungkapan algebra yang kita boleh tulis? Okay. So umur jiran Amir adalah 2K sebab dia mengatakan kat situ 2 kali ganda. Okay, remember kita belajar pendaraban. So 2 kali ganda bermaksud 2K. Right, next. Sebuah kotak boleh memuatkan Q biji apple. Okay, so soalan yang kita nak selesai kat sini adalah berapa buah kotak yang diperlukan untuk mengisi P biji apple. Okay, so apa jawapan dia? Ni jawapan dia lah, P per Q. Alright, inilah dia panggil ungkapan algebra. Alright, okay, jom kita tengok pada latihan. Okay. Yang pertama, tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi yang berikut. Okay, yang pertama tolak 5 dari 2 kali X. Okay, so untuk pelajar, you kena cuba ni supaya kita boleh keluarkan ungkapan daripada persoalan yang diberi ini. Okay, contohnya tolak 5 daripada 2 kali X. Apa maksud dia? Maaf ya, ada gangguan sedikit. Okay, ni soalan kedua. Tinggi rahim ialah X cm, manakala tinggi wang ialah H cm. Nyatakan tinggi dalam cm, beza tinggi antara rahim dengan wang. Itu persoalan yang kita nak selesaikan. Alright, so apa penyelesaian dia? Okay, soalan pertama, tolak 5 daripada 2 kali X. Maksudnya 2 kali X tolak 5. Right, tolak 5 tu bermaksud kita tukarkan perkataan tolak tu kepada simbol tolak. Okay, dan 2 kali tu kita tukarkan kepada 2X ataupun kita letak 2Y. Okay, soalan kedua. Okay, tinggi rahim. Beza rahim dengan tinggi antara tinggi rahim dengan wang kita boleh tulis dalam bentuk X tolak H ataupun H tolak X. Mana boleh. Sebab bila kita sebut beza, apa maksud beza? Beza kalau kita convertkan kepada ayat matematik, dia akan jadi tolak. Okay? Yang ini kita belajar daripada asas dulu. Masa sekolah rendah pun kita belajar apa maksud istilah. Istilah dia tertentu, contohnya tolak, beza, 2 kali lebih. So kita gunakan balik konsep-konsep ini bila kita menyelesaikan ataupun kita nak membina ungkapan algebra. Okay. Sebuah syarikat pemaju perumahan ingin membina 40 model unit rumah A dan 95 unit model rumah B. Diberi luas model rumah A dan rumah B masing-masing ialah X meter padu dan Y meter padu. So persoalan yang kita nak selesai kat sini adalah berapakah luas tanah yang diperlukan. Okay. So beza dia kalau masa kita sekolah rendah, nilai itu diberi. Kan? Contohnya luas rumah model A atau B. Mana salah satu nilai itu diberi. Tetapi kalau tidak diberi, itu yang kita kata nilai yang tidak ketahui, maka kita convertkan dia jadi sebagai X dan Y. So apa formula yang luas? So itu yang kita kena keluarkan balik. Apa formula luas? Itu panjang dan lebar kan? So, tengok. Luas untuk 60 unit model rumah A adalah kita boleh tukarkan ke dalam bentuk sebab dia 60 biji kan. So maksudnya 60 kali X. Sebab X itu adalah luas rumah A. Dan luas rumah B pula adalah Y kan. Jadi dia ada berapa unit? 95 unit. Maka luas untuk 90 unit model rumah B adalah bersamaan dengan 95 Y meter persegi. Alright, so berapa jumlah luas tanah yang diperlukan? So itu kita gunakan operasi tambah. So jumlah luas tanah adalah bersamaan dengan 60X tambah 95Y. So ini adalah dalam bentuk ungkapan algebra. Okay? Baik. So far macam mana? Clear? Boleh faham ke semua? Okay, semua mute ya? Okay, tak apa. Okay. Menentukan boleh. nilai. Boleh ya? Boleh. Okay, menentukan nilai ungkapan. Okay.
So nilai ungkapan ni ditentukan dengan menggantikan pemboleh ubah dengan nilai yang diberi. Okay, contoh tadi kita dah beri ungkapan, contoh 60x tambah 95y. Macam mana kita boleh selesaikan? Okay, so kalau diberi nilai, maka kita boleh gantikan nilai tersebut dalam ungkapan. Contohnya, diberi P sama dengan 4 dan Q sama dengan negatif 3, cari nilai bagi ungkapan algebra di bawah. Okay, okay, soalan A, 3P tolak Q. PQ tambah 5 dan P kuasa 2 tolak 2Q. So, macam ni kita nak selesaikan? Kita tengok one by one ya. Yang A dulu. 3P tolak Q. So apa kita perlu buat? Kita gantikan balik nilai P yang diberi tadi dan juga nilai Q dalam ungkapan ini. Okay? So apa kita buat? Contohnya 3, P tadi adalah 4 kan? Tolak Q. Q adalah negatif 3. Kita masukkan nilai itu dalam nilai yang diberi tadi dalam ungkapan ini. So maksudnya 3 darab 4 bersamaan 12. Okay? Tolak dengan tolak dia akan jadi tambah kan? So 12 tambah 3. Right? So berapa nilai akhir? Nilai akhir adalah 15. Okay? Ini kita boleh tentukan nilai ni. Kita boleh tentukan kita boleh selesaikan ungkapan algebra ni jika diberi nilai. Okay? Yang B, Q tambah 5. Okay? Right. So kita gantikan P4 darab dengan Q negatif 3 campur 5. So bersamaan dengan negatif 12 campur 5. Jawapan akhir dia adalah negatif 7. So untuk pelajar selesaikan ungkapan algebra ni kena ada kemahiran apa dipanggil? Kemahiran sedia ada penambahan dan penolakan integer. Okay, dia kena mahir kat situ. Yang MT Marni dah ajar dalam kelas sebelum ni itu so pelajar-pelajar kena mahir kat situ. Kalau siapa yang belum tengok dan boleh tengok nanti dekat YouTube, okey, belajar macam mana operasi penambahan integer ni supaya bila masuk ungkapan algebra ni tak ada masalah, tak ada isu dengan penambahan integer. So kita tengok C, P kuasa 2 tolak 2Q. So, macam mana penyelesaian dia? Sama juga kita gantikan. P tu adalah 4, kuasa 2 kan dia, tolak dengan 2, gantikan Q, negatif 3 tu dalam Q tu, okay. Right, so 4 kuasa 2 bersamaan dengan berapa? 16 kan, okay. Okay, jadi tolak 2 darab dengan negatif 3, jadi tolak dengan tolak, dalam integer kita jadi, dia akan jadi nilai dia akan jadi tambah. Right, so 2 darab 3 adalah bersama dengan 6, so jawapan akhir dia adalah 22. Okay, simple saja. Kalau kita dah faham apa dia maksud ungkapan tu tadi, kita boleh gantikan dan kita gunakan kemahiran sedia ada dalam penambahan dan penolakan integer untuk selesaikan ungkapan algebra. Okay, next kita berkenalan pula dengan sebutan dan perkali. So kita pastikan apa benda yang garis merah ni, mana datang ni. Okay, tak apa. Kita teruskan dalam satu ungkapan. Misalnya 2x tambah 3y. Okay. So tadi kita dah belajar ungkapan tadi kan, contoh 2x tambah 3y. So apa yang ada, dia ada komponen ni, kita panggil komponen dalam ungkapan ini yang dipanggil sebutan. Okay, jadi kita berkenalan. So contoh kita tengok kat sini, 2x adalah, apa maksud 2x? 2x adalah hasil darab nombor 2 dengan pemboleh ubah x. Maksudnya kalau kita nak tulis, 2x ni adalah 2 darab x. Okay, itu maksud dia. Right, next. 3xy ialah hasil darab nombor 3 dengan pemboleh ubah x dengan y. Bermaksud 3xy adalah 3 darab x darab y. Right? So 2x, okay, 2x ini adalah, okay, 2 itu dipanggil sebagai perkali, okay, dan x itu adalah pemboleh ubah. Okay? 2x, jadi 2 adalah perkali dan x itu adalah pemboleh ubah. 2x ini dikenali sebagai sebutan. Tengok 3xy. So 3 tu adalah dikenali sebagai perkali dan xy itu adalah pemboleh ubah. Alright. So 2x dan 3xy ini dinamakan sebagai sebutan algebra. Maksudnya dalam ungkapan algebra, tadi kita nampak ada operasi kan, ada operasi tambah, operasi tolak. Jadi kalau yang tak ada operasi, maksudnya x tu sahaja, 2x ni sahaja, ini kita panggil sebagai sebutan. So ini pun sebutan. So sebutan ini
dua sebutan digabungkan, kita sebut, kita kata perhubungan antar operasi tadi kan. So dia digabungkan dengan dalam menggunakan operasi asas lah, tambah tolak, darab bahagi. Itu kita menggunakan operasi asas matematik. Okay? So bila ada operasi asas kita panggil ungkapan. Kalau just hanya dia duduk sendiri ni macam ni, 2x, itu kita panggil sebutan. 3y pun sebutan. Okay, clear Boleh? Ada soalan setakat ni? Oh, kita soalan kat ujung ya. Okay, right. Kita habiskan sikit. Sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. So ini sangat penting untuk kita menyelesaikan ungkapan algebra. Sangat penting untuk kita kena pasti apa dia sebutan serupa dan apa dia sebutan tidak serupa. Okay, macam kita kata kembar lah kan. Kembar ada kembar seiras, ada kembar tidak seiras. So sometimes kita susah nak kenal kan. Tapi dalam ungkapan algebra ni, dia tidak sesusah untuk kita mengenali kembar seiras lah. Dia lebih mudah. Okay, sebutan serupa ni apa dia? Sebutan serupa ni adalah pasangan sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Maksudnya pemboleh ubah dia mesti sama dan juga kuasa pun mesti sama. Contoh kalau kuasa 2 di kuasa 2. Okay, kita tengok contoh dia. Right. 2x dan 5x. Sama ke serupa ke tidak ni? So ini serupa kan sebab dua-dua tu adalah pemboleh ubah dia x. So maka kita katakan bahawa 2x dan 50x adalah pemboleh ubah yang serupa. Okay. Contoh yang lain 0.6xy kuasa 2 dan negatif 98xy kuasa 2. So kita tengok kat sini pemboleh ubah dia adalah xy kuasa 2. 0.6 tu adalah perkali dia. Right? So negatif 98 perkali dia, tak kisah dia dalam, walaupun dua tu satu tu dalam bentuk negatif, tapi yang penting kat sini adalah pemboleh ubah tu sahaja yang kita tengok. Itu xy kuasa 2 sama kan, kuasa dia pun sama, maka kita kategorikan sebutan ini adalah sebutan serupa. Next, sorry, ini sebutan tidak serupa. Maafkan kat sini ada silap sikit, sini sebenarnya sebutan tidak serupa. Okay, right, sebutan tidak serupa. Kita kasih sikit. Sekejap ya. Sebutan. Okey, sebutan tidak serupa. Sebutan yang tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama, dia sebaliknya. Kalau tadi serupa kan, yang tak serupa ni yang tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama ataupun kuasa dia lain. Kuasa dia tak sama. Contoh 3PR dan 5PQ. 3PR dan 5PQ, PR dengan PQ sama ke tak sama? Tak sama. Okay, so bila tak sama, kita kira sebagai persebutan tidak serupa. So contoh lain 0.7Y dengan negatif 8Y kuasa 2. Yang ni satu ni Y ni kuasa 1 kan, yang satu lagi tu Y kuasa 2. So bila kuasa dia tak sama, maka kita share screen tidak serupa. Screen. Oh ya. Sekejap. Terhilang tadi ya screen. Okey. Macam nak baiki tadi. Alright, so ini. Okey, so ni nampak contoh dia tadi? PR dengan PQ. Okey, dan juga Y dengan Y kuasa 2. Right? So kita pergi pada hari ni kita cover untuk satu je operasi, itu tambah dan tolak ungkapan algebra. Yang lain-lain tu kita akan buat kelas seterusnya, mungkin tak sempat hari ni. Right? So kita tengok step asas macam mana nak menambah dengan menolak ungkapan algebra. Okay, yang pertama langkah dia, kalau kita diberi ungkapan algebra, kita tengok. Kalau dia ada kurungan, kita buka dulu kurungan. Lepas tu kita kumpulkan sebutan serupa dulu. Sebab tu MT kata tadi sangat penting untuk kita kena pasti sebutan dia serupa atau tidak. Okay? Yang ketiga, tambah atau tolak sebutan serupa. Okay? Yang tak serupa kita jangan kacau lah. Kita buat yang serupa saja. Okay? Kita tengok contoh soalan ini. Ini contoh dia. Right? Dan kita tengok pada penyelesaian teruslah. Contoh kita tengok pada soalan A. 8M tolak 6N dalam kurungan tambah 7M tambah 2N tolak 3 dalam kurungan. Right? Apa yang kita nak kena buat dulu, first kali kita buka kurungan, okey? Buka kurungan. Okey, so kita kena pasti dulu kat sini. Kita tengok kat sini 8M dengan 7M dia adalah sebutan serupa, 6N dengan 2N sebutan serupa. Right, so apa kita buat? Okay, kita buka kurungan dulu.
So daripada kurungan kat atas tu, kita buat yang kat bawah ni 8M tambah 7 tolak 6N tambah 7M tambah 2N tolak 3. So ni kita buka kurungan. Okay, dan kita kena pasti sebutan serupa dengan tidak serupa, kita susun balik. Yang mana serupa contohnya M dengan M, okay, 8M tambah 7M, kita kumpulkan, letak sekali. Lepas tu yang tak serupa seterusnya, yang lain kan, dia serupa N dengan N kan. So tolak 6N tambah 2N. Okay, 3 ni pun sebagai sebutan juga, tapi dia tak ada gang, so dia seorang je kat sini, so kita letak dia kat ujung lah, negatif 3. Lepas tu kita operasi macam biasa, 8M tambah 7M sama dengan 15M, tolak 6N tambah 2N, ini operasi integer, so akan jadi jawapan dia negatif 4N dan tolak 3. Sebab ni tak ada berubah lah, dia tak ada gang kan, so jawapan akhir ialah 15M tolak 4N tolak 3. Alright, boleh So ini je konsep asas dia. Okay, konsep asas dia, buka kurungan, kumpulkan sebutan serupa dan seterusnya kita buat operasi macam biasalah. Kita tengok contoh 2. Okey, 4x tambah 3xy, ni kompleks sikit sebab dia ada pecahan. Tolak xy, tolak x per 2 tambah 6 per 1 tolak 10 per 3x. Macam biasa step pertama kita buka kurungan dulu. Okey, buka kurungan macam biasa straight saja. Kita ambil 4x tambah 3xy, sini tolak kan? Tolak 12xy. So sini tolak dengan tolak dia akan jadi tambah x per 2, tolak dengan tambah dia akan jadi tolak 6. Okay. Lepas tu yang dibuka yang ni pula, tambah 1, tolak 10 per 3x. Okay, next. Bila dah tolak, apa step seterusnya? Kita kumpulkan sebutan serupa. So inilah kita kumpulkan 4x tambah 1 per, x per 2, tolak 10 per 3x, tambah 3xy, tolak 12xy, tolak 6, tambah 1. Okay. Dan ini sebab sama kan kita kumpul lah sebab dia ada pecahan kat situ, kita settlekan kat situ. Dan ini pun kita kumpulkan sama xy dengan xy. Okay, right. So last kali jawapan akhir, kita boleh kira lah jawapan akhir. Itulah jawapan akhir. Selesaikan operasi kat sini, selesaikan operasi kat sini dan kita akan dapat jawapan akhir. So soalan akhir 0.8R. Berapa minit lagi Sifu? Sifu? Sempat lagi saya habiskan sikit 0.8R tambah 6.7S tolak 6 ST per 5 tolak 9S tambah 2ST. Alright, so bersamaan kita buka kurungan. Okay, 0.8R tambah 6.7S tolak 6 ST per 5 tambah. Okay, tambah sebab kat sini tolak dengan tolak, so dia akan jadi tambah. Dan kat sini tolak dengan tambah dia akan jadi, sini tak ada, ini lain ni. Right. So tambah 2ST. Okay. Sebab dia dah tak ada kurungan kat situ. Right. So bersamaan dengan kita kumpulkan balik S dengan S, ST dengan ST dan sekali R. Right. So ni jawapan akhir dia. Okay. So kita beroperasi macam biasa. So kita akan dapat jawapan. Okay. So MT rasa itu sahaja untuk tengah hari ni. Right. Tunjuk slide yang ketiga dan yang kedua terakhir. 3 dan 2 terakhir. Ya. Ini Ini? Share dulu. Tak nampak lagi. Sekejap. Share screen. Ini Sifu? Sekejap ya. Betul yang ni? Ya betul. Yang ni dulu. Okey, sedikit Sifu buat pengulangan untuk pelajar-pelajar yang ada. Sebab Sifu nampak isunya yang dekat sini ni tak adalah nampak kebimbangan tu wujud Tak adalah rasa takut yang ini. Sebab apa tak takut yang ini, puncanya yang Sifu nampak lah dia punya simbol ni positif. Bila positif tu bukanlah isu yang besar. Maknanya kita boleh buka tanpa perlu merisaukan dia punya operasi tu. Maknanya kita boleh buka-buka terus je, tak ada masalah. Tetapi bila masuk slide yang seterusnya tu, cuba saya ingat satu lagi. Yang 4 ni yang risau. Yang ini tak ada masalah yang kat sini. Yang masalahnya sini tak ada isu, yang masalahnya kat sini. Yang ini yang nak kena mahir betul-betul antara positif negatif, antara negatif jumpa positif dengan negatif jumpa negatif, apa yang akan berlaku. Yang ini yang kita kena ambil perhatian ni.
Kalau kita tahu yang ni, kita faham yang ni akan kekal Ya, negatif, yang betul. ni akan jadi positif, dianya tidak menjadi satu isu yang besar. Betul Ya. Ya Hmm. betul. Cuma pengalaman MT inilah ramai yang buat silap bila buka kurungan yang ni yang silap. So Betul. last kali jawapan akhir dia akan salah. Sayang kan? Bukannya tak pandai, bukannya tak boleh nak buat. Sayang. Ini ada Ya. topik menarik Silap ni. sikit je. Betul. Ha. Lepas tu antara benda yang kita dapat belajar hari ni ada beza rupanya sebutan algebra dengan ungkapan algebra. Kalau Ya. dia saja sebutan, tapi kalau dia ada operasi, mana ada operasi penambahan ke, penolakan ke, pendaraban ke, pembagian ke apa ke, semua tu dia akan menjadi ungkapan algebra. Dan antara Ungkapan. Ya, benda-benda betul. penting dia. Betul. Okay, very good. Antara maklumat-maklumat yang menarik dan mudah untuk kita faham dan jelas. Dan insyaAllah kalau tak silap Sifu nanti untuk mantapkan tentang operasi yang menjadi isu besar kita yang ini dalam ungkapan algebra ni, mungkin Puan MT Aliza ataupun MT Mani akan terangkan pula nanti sama ada dalam slot home punya kelas online home ataupun kelas online Minamax, antara dua itulah nanti kita tengok. Tu yang Sifu minta, kalau yang belum follow, yang belum join Sifu punya group, masuk ke situ join. Yang tak ada linknya, minta link dengan Sifu supaya tak terlepas maklumat tu. Sebab sayanglah kalau terlepas sebab bila kita live ni dia tak sama dengan tengok rakaman. Memang kita ada rakam, kita masukkan, tapi rakaman ni tak boleh nak bertanya terus. Tapi kalau live kita boleh bertanya kalau ada sebarang persoalan. Okey. Baik, terima kasih banyak Puan Azliza. Kita Sama-sama. bagi sikit kat Sifu balik, dia ada nak sampaikan beberapa maklumat. Kita balik kat luar. Okay, so nanti ucapkan terima kasih di atas perhatian semua. Okay, harapnya semua dapat faham lah dan dapat belajar sesuatu daripada sesi ini. So jangan lupa subscribe YouTube Homemade. So banyak lagi perkongsian-perkongsian yang kita boleh manfaatkan. Okay. So terima kasih Sifu di atas inisiatif ini. Right. Terima kasih semua. Sama-sama. Jangan lupa follow friend Facebook, profile Home Mat Shah Alam U10, sebab nanti akan ada lagi program-program yang berterusan dengan MT Aziza. Jadi MT Aziza jangan lupa nanti kalau ada program update kat situ supaya peminat-peminat tidak terlepas peluang. Okey. Okey, baik. Sifu rasa itu saja untuk hari ini. Jadi sebelum kita berpisah, Sifu nak maklumkan yang mana besok dia lebih pada bukan kelas belajar matematik tapi lebih pada kelas motivasi belajar matematik bersama dengan Encik Ahmad Sofwan, MT Sofwan daripada Home Nilai, mewakili pengurus cawangan Home Nilai. Ni kira boleh panggil pengurus cawangan interim lah ni, PCI. Macam Perdana Menteri pula Perdana Menteri interim. Okey, baik. Jadi jangan lupa esok kita tak ada sebelah pagi. Kita ada sesi petang. Dia pukul 3 hingga 3.30 petang. Matematik tiada alasan untuk membenci. Kita dengar sikit antara untuk makluman MT Sofwan ni antara pendebat yang hebat. Beliau sendiri seorang pendebat dan beliau telah melahirkan generasi-generasi pendebat. Beliau adalah pensyarah di USIM dan pasukan-pasukan beliau yang mewakili negara bukan mewakili USIM saja. Dia pernah mewakili negara ke luar negara dan sentiasa mendapat kejuaraan. Hebat orangnya. Okey, jadi jangan lupa untuk turut serta besok supaya sama-sama kita boleh tingkatkan motivasi kita untuk belajar matematik. Okey, sebagai penutupnya, sama-sama kita semua nak buat apa? Macam biasalah kan? Nak buat apa lagi? Kita bye-bye sekejap. Sekejap ya, saya pun nak settle ni sikit. Supaya kita semua boleh nampak. Buka kamera slow-slow.
Okey. Sekejap je. Buka skrin dulu. Aiman. Aiman peserta baru